warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Malam ni saudara kita ke udara awal bagi membolehkan kita melaksanakan program-program lain selepas ini. Dan malam ni terdapat beberapa persoalan-persoalan yang telah dibangkitkan yang perlu saya jawab, dan insya-Allah saudara, selain daripada soalan-soalan di studio, tuan-tuan juga boleh mengemukakan soalan di talian 019 tak prepare. Okay. Tuan-tuan boleh juga ajukan soalan-soalan di talian 019 019 481 481 9495 019 481 9495. Okey, silakan. Okey Tok, ada dakwaan daripada Papa Gomo tu berkenaan dengan Papa Gomo menyatakan yang Hishamuddin ni bakal mengetuai ahli Parlimen BN untuk beralih sokongan terhadap Perikatan Nasional. Ini tak habis-habis kawan kita yang hari ini sudah berada bersama dengan Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa tidak lama lagi disebabkan Datuk Zahid tidak sihat, maka Hishamuddin Tun Hussein akan menjadi pihak yang akan memayungi ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, dan beliau akan menghirit pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen Barisan Nasional ini untuk bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional bagi membentuk kerajaan. Ini tak habis-habis tuan-tuan. Sebelum ni kita tahu bahawa kenyataan ini dikeluarkan oleh Raja Petra. Tetapi seperti mana yang saya telah jawab bahawa tak mungkin parti mana sekalipun, UMNO ke BN ke PAS ke, bila presiden tak ada mestilah digantikan oleh timbalan presiden. Bila timbalan presiden tak ada, dipangku oleh naib presiden 1, naib presiden 2, 3, Susah Agung, Bendahara Agung, Ketua Perangan, MT UMNO. Dan Hishamuddin ketika ini adalah bukan ahli UMNO yang aktif. Beliau digantung keahlian dia. Dalam erti kata lain, kalaupun ada satu mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi membatalkan penggantungan dia, jawatan yang dia ada hanyalah Ketua UMNO bahagian, maka jawatan Ketua UMNO bahagian tu boleh dipulangkan balik, tetapi dia tidak boleh diangkat menjadi timbalan presiden ataupun naib presiden ataupun apa jawatan di peringkat federal. Jadi macam mana dia nak menjadi pengganti Datuk Seri Zahid seperti mana yang difitnah oleh Raja Petra? Maka apa yang berlaku, Papa Gomo buat cerita baru pula. Dia kata sebenarnya bukan ganti Datuk Zahid sebagai pemangku presiden. Dia dah mengesahkan bahawa Raja Petra ni menipu. Memang tak boleh pun. Tetapi dia kata bahawa Hishamuddin boleh menggantikan Datuk Zahid selaku pengurusi Barisan Nasional, membawa orang-orang BN ini untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Ini tak betul juga tuan-tuan. Dua-dua ni sama-sama otak letak kat lutut, cakap tak fikir langsung. Kita ada fakta dia saudara. Pertama fakta dia tuan-tuan, setiap ahli parlimen bila mereka nak bertanding sebagai ahli parlimen dalam pilihan raya umum ke-15, mereka dah tanda tangan 3 aku janji. Aku janji pertama memberikan mandat kepada pengurusi Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional ni setakat ni Presiden UMNO lah. Untuk pertama berbincang, berunding dengan kerajaan mana kita nak membentuk kerajaan. Berbincang, berunding dan membuat keputusan. Walaupun Datuk Zahid tidak menggunakan kuasa ni, dia masih lagi consult
ahli-ahli Parlimen BN sebelum memutuskan untuk bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan, kan, sebenarnya dia sendiri sebagai ketua parti boleh buat keputusan sebab setiap ahli parlimen sudah pun memberikan mandat kepada beliau. Okey, itu pertama. Kedua, berbincang dan membuat keputusan. Ketua parti diberikan kuasa berbincang dan membuat keputusan, saudara, untuk menentukan siapa yang nak kita pilih sebagai calon Perdana Menteri. Ini kena faham. Okey. Ketiga, tuan-tuan, setiap ahli parlimen ini sudah pun menyatakan aku janji dia tidak pernah memberikan SD atau aku janji pada orang lain dan tidak akan memberikan SD atau aku janji kepada orang lain. Maknanya, saudara, bila ada 3 perkara ni, belum lagi dikira sebagai akta lompat parti lagi, itu pun dah cukup. Sekiranya ada yang melanggar, Setiausaha Agung Parti iaitu Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Kadir boleh menghantar satu surat kepada Speaker Dewan Rakyat memaklumkan bahawa kursi seseorang itu kosong disebabkan pelanggaran aku janji ini. Itu sebabnya Gomo sebelum cakap tu fikir betul-betul. Jangan main sembang sesedap hati dia ni. Maknanya kalau misalnya Datuk Zahid tak ada sekalipun, dan hari ini alhamdulillah saudara, Datuk Zahid dah menjalani pembedahan dan beliau tak perlu pun pergi kemoterapi. Maknanya beliau pulih alhamdulillah. Kalau macam Tan Sri Muhyiddin, dia kena kanser pankreas, lebih teruk daripada prostat, pun boleh bersih, boleh okey balik, apatah lagi Datuk Seri Zahid. Jadi cerita yang Raja Petra bawa, cerita yang Papa Gomo bawa ni, tuan-tuan, tak betul, tak betul sama sekali. Datuk Zahid sudah pun memulakan tugas dia sebagai Timbalan Perdana Menteri. Hari ini pun dia pergi untuk punch card dan juga dia mendaftar ID digital hari ni. Dia dah mendaftar ID digital beliau. Beliau pun dah menerima kunjung hormat daripada delegasi daripada Thailand, tak silap saya. Delegasi daripada Thailand dah menjalankan tugas sebagai Timbalan Perdana Menteri balik. Jadi tidak ada masalah. Jadi seperti mana yang Gomo kata, dia kata Hishamuddin boleh tarik orang UMNO untuk sokong PN. Di mana datang wajahnya, tuan-tuan? Saya nak beritahu kenapa 10 orang selepas pilihan raya umum ke-15 akhirnya tarik balik. Kerana Datuk Seri Azalina memaklumkan kepada 10 orang ini bahawa kamu telah menandatangani aku janji, dan aku janji itu bukan sekadar bukti, kita juga merakam menggunakan CCTV mereka menandatangani aku janji tersebut. Maknanya tak boleh lari. Itu sebabnya ke-10 orang ini telah menarik balik aku janji yang diberikan kepada Muhyiddin Yassin. Itu dulu, tuan-tuan. Ini cerita lama, 1 tahun yang sudah. Daripada 10 orang ni, ada yang dah jadi Timbalan Menteri, ada yang sudah menjadi Ketua Perhubungan UMNO, dah jadi Esko Kanan Kerajaan Negeri. Ramai dah bersama dengan parti. Alhamdulillah. Hampir semua bersama dengan parti. Kalau ada pun 2-3 orang yang masih ada sakit hati dalaman, tuan-tuan, kadang-kadang buat itu, buat ini, nak menunjukkan, ambil gambar dengan orang ini nak menunjukkan mereka masih ada rasa tak puas hati, bertanya, bangkit soal tu, bangkit soal ni. Tuan-tuan, walaupun benda ni berlaku, saudara, ianya takkan sampai ke tahap mereka ini mengosongkan kursi mereka dan bertanding atas tiket Perikatan Nasional. That will never happen. Kerana saya tahu sangat kawan-kawan kita yang berada di Johor ini, taat setia mereka kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Sultan Johor
yang bakal menjadi Yang di-Pertuan Agong pula tu. Apatah lagi baginda tuanku sudah pun memberikan peringatan sekali lagi tentang virus-virus mereka yang tamak kuasa. Ini sudah pasti tuan-tuan akan menyebabkan kawan-kawan kita di selatan ini tidak akan berani memindahkan sokongan mereka, apatah lagi menjalankan usaha-usaha kerengga. Seperti mana yang diperkatakan oleh Haji Hadi, untuk menarik orang kita, orang BN bersama dengan Perikatan Nasional.